Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 4? Okay, khususnya buat anak-anak pelajar tahun 4 Kafa Efek. Okay, Ustaz doakan kita semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera dan kita bersemangat untuk kita belajar pada hari ini. Okay, anak-anak pelajar, kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran secara atas talian. Masih di dalam mata pelajaran adab tahun 4. Okey, jadi sebelum kita teruskan pembelajaran pada kali ini, jom kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik anak-anak pelajar. Okey, pada kali ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita. Masih di dalam tajuk yang pertama, iaitu berkenaan dengan adab berjalan. Okay, adab berjalan. Pada sesi pembelajaran yang lepas, kita dah tengok berkenaan dengan pengertian berjalan, kita dah tengok kepada adab sebelum berjalan dan juga adab semasa berjalan. Jadi pada kali ini, pada sesi hari ini, kita akan pergi kepada adab yang dilarang ketika berjalan. Semasa kita berjalan, ada beberapa perkara yang kita tak boleh buat. Jadi, kita akan sambung kepada adab yang dilarang ketika berjalan. Okay, boleh? Okay, jom kita tengok apakah perkara yang dilarang ketika kita ni berjalan kaki. Okay. Yang pertama, jangan berjalan di tengah jalan. Ni paling utama. Bila nak berjalan kaki, jangan berjalan tengah-tengah jalan. Sebab apa tak boleh jalan tengah-tengah jalan? Sebab melihat kepada faktor keselamatan. Kerana kat jalan ni ada apa? Kat jalan ada kenderaan, ada motosikal lalu, ada kereta lalu, ada lori lalu, ada bas lalu dan kenderaan sebagainya. Jadi jangan berjalan di tengah jalan. Nak jalan boleh, kena tengok kiri kanan. Kalau tak ada orang boleh. Tapi seelok-eloknya atau sebaik-baiknya jangan berjalan di tengah jalan. Kerana apa? Kerana kita tak tahu apa yang ada dekat depan kita, apa yang ada dekat belakang kita. Jadi, kenalah jalan dekat tepi jalan sahaja. Ataupun kalau ada laluan pejalan kaki, lalu kat tempat yang telah disediakan tu. Lagi selamat. Boleh. Dan yang kedua, jangan berjalan ketika makan atau minum. Tengok dalam gambar ni. Jangan berjalan ketika makan atau minum. Bila kita makan, contoh kalau nak makan, berhenti dulu, duduk, makan, minum. Kalau berjalan sambil makan ataupun minum, itu dikira tidak beradab. Kamu tak jaga adab berjalan dan juga kamu tak jaga adab makan dan minum. Bila nak makan, kita makan. Bila nak berjalan, kita berjalan. Faham tak? Jangan makan sambil berjalan, tak baik. Boleh? Okay, seterusnya, jangan suka berjalan di tempat yang sempit dan kotor. Jangan suka berjalan kat tempat yang sempit ataupun ke tempat-tempat yang kotor. Contoh macam lorong-lorong sampah, dekat kawasan-kawasan yang kecil ataupun kawasan tu sempit je kamu jalan. Sebab apa? Kita dilarang untuk jalan di kawasan yang sempit. Kerana juga atas faktor keselamatan, takutlah apa-apa berlaku di hadapan kita ataupun di belakang kita, kita tak ada tempat dah untuk kita nak lari ataupun nak menyelamatkan diri. Ataupun kalau kita berjalan di tempat yang kotor, takut nanti pakaian kita ataupun tubuh badan kita akan kotor sekali. Jadi sebaik-baiknya berjalanlah di tempat yang telah disediakan ataupun kalau tak ada, berjalanlah di tepi jalan. Pastikan ada orang ramai. Senang untuk kalau ada apa kemungkinan kita boleh minta tolong. Faham tak? Okay, seterusnya, jangan banyak memandang ke kiri dan ke kanan atau ke belakang. Faham tak? Ini. Jangan banyakkan memandang kiri atau kanan atau ke belakang. Jadi bila kita berjalan, kita fokus ke hadapan sahaja. Sebab kita berjalan menuju ke depan ke belakang, kita berjalan menuju ke depan. Sebab bila kita pandang depan, kita boleh tahu apa yang ada dekat depan kita. Jadi kalau kita pandang kiri kanan, pandang belakang, tiba-tiba depan tu ada lopak air ataupun ada lubang. Tak nanya-nanya je. Ataupun tiba-tiba je kita boleh masuk dalam longkang ataupun boleh masuk boleh pijak lopak air. Faham tak? Jadi, jalanlah dengan tengok depan sahaja. Okey. Elakkan duduk atau melepak tanpa sebarang tujuan yang jelas. Yang ini paling penting. Bila kita minta izin untuk keluar ke rumah,
pastikan kita keluar itu dengan tujuan yang baik, ada faedah, ada manfaat sebab apa kita keluar tu. Jangan kita nak keluar ni semata-mata untuk kita duduk saja. Duduk saja, buang masa macam tu je. Ataupun melepak, lepak dengan kawan-kawan sampai lupa dah nak solat asar, nak solat zuhur dan sebagainya. Jadi elakkan berjalan dengan tujuan untuk melepak ataupun duduk saja-saja. Manfaatkan masa yang ada. Kalau ada masa yang terluang tu boleh guna untuk membaca Al-Quran ke, berzikir ke, buat kerja sekolah ke, faham tak? Tolong mak ayah ke. Jadi kurangkanlah aktiviti kita melepak ataupun duduk saja-saja. Faham tak? Okey, seterusnya. Allah melarang berjalan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Allah larang kita berjalan terlalu cepat. Berjalan terlalu cepat ni macam mana? Macam kita seakan-akan berlari. Sebab apa kita nak tergesa-gesa sangat? Melainkan kalau kita dah kesentukan masa kan, tu bolehlah kita berlari sikit. Jadi kalau tak ada apa-apa, janganlah jalan terlalu cepat. Jangan juga jalan terlalu lambat. Jalan slow. Orang ni dah sampai dah, dia esok baru sampai. Tak adalah macam tu Allah larang kita jalan terlalu cepat dan juga terlalu lambat. Mana kita jalan macam kita jalan hari-hari, macam tu je. Pastikan berjalan ikut cara berjalan yang betul. Boleh tak? Okay, bagus. Seterusnya, Allah melarang berjalan di atas bumi dengan sifat takbur dan bermegah-megah. Macam kita dah tengok dalil sebelum ni, Allah larang kita berjalan di atas muka bumi dengan kita nak ataupun dengan kita tanam sifat sombong dalam hati. Kita jalan, kita pakai baju cantik-cantik, kita jalan dekat taman ke, kita nak orang tengok, dia ni cantiknya, handsome-nya, lawanya baju je. Kita tak naklah macam tu. Jadi kalau nak jalan macam biasa je. Tak perlu nak menunjuk-nunjuk lah orang cakap. Jangan tunjuk-tunjuk sangat. Walaupun kita pakai baju baru, faham? Walaupun kita pakai baju baru, kita jalan macam biasa je. Jangan kita nak tunggu orang puji kita. Kita nak sampai timbul, sampai kita rasa sombong ataupun sifat takabur dan bermegah-megah dalam diri. Faham tak? Jadi ini antara adab-adab yang dilarang ketika kita berjalan. Jangan buat perkara-perkara ni. Boleh tak? Okey. Seterusnya kita tengok firman Allah. Ni Allah pun dah cakap dalam Al-Quran. Allah dah cakap dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18. Boleh buka Al-Quran muka surat 412. Allah cakap apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat ini menjelaskan larangan bersikap sombong semasa berjalan dan dalam kehidupan seharian. Macam kita tengok adab yang larangan adab yang dilarang ketika berjalan tadi, ada yang terakhir tadi, jangan jalan di muka bumi Allah ini dengan sombong, dengan angkuh, dengan termegah-megah. Kita nak tengok orang tengok kita ni, dia tengok kita ni hebat. Tak boleh macam tu. Sebab siapa yang cipta kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita yang cipta bumi ni. Faham tak? Jadi bumi ni pun Allah yang cipta. Jadi jangan nak sombong sangat. Faham tak? Okay, jadi kita tengok lagi kepada faedah mengamalkan adab berjalan. Faedah mengamalkan adab berjalan. Kalau kita mengamalkan adab berjalan, apa yang kita dapat? Apa kelebihan yang ada? Okay. Yang pertama, kita akan diberi pahala. Siapa bagi pahala? Yang bagi pahala adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa kita dapat pahala ni? Kerana sepanjang kita berjalan, kita jaga adab-adab berjalan ataupun kita ikut cara jalan Nabi, kita ikut apa yang disuruh oleh Islam, iaitu tadi apa? Larangan Allah dalam surah tadi, surah Luqman tadi. Jangan berjalan dengan angkuh ataupun sombong. Yang kedua, dihormati masyarakat. Bila kita ni baik je orang tengok. Juruh je. Baiklah maksud dia. Orang akan suka dengan kita, dihormati oleh masyarakat. Okey, boleh? Okey, seterusnya maruah diri terjaga. Kita punya keselamatan diri pun Allah jaga. Maknanya kita ni taklah mudah ditimpa bahaya.
macam contoh tadi kan, dilarang berjalan di tempat yang sempit. Macam tadi, contoh kalau ada apa-apa berlaku, kita senang untuk cari orang untuk minta tolong, ataupun kita senang je untuk kita menyelamatkan dirilah kalau ada sesuatu bahaya berlaku. Itu maksud dia. Okey, seterusnya selamat dalam perjalanan. Kalau kita bertujuan nak pergi suatu tempat itu dengan tujuan yang jelas, kita pun ikut cara berjalan dengan yang betul, kita akan selamat dalam perjalanan. Kita sampai ke tempat yang kita nak tuju tu dengan keadaan diri kita tak ada apa-apa yang berlaku. Faham? Okey, seterusnya ramai kawan dan kenalan. Macam tadi kalau kamu tengok cara adab semasa berjalan kan, macam sebelum kita dah tengok, bila jumpa orang Islam kita bagi salam. Kalau jumpa orang kafir bukan Islam, kita nak bagi salam juga ke? Boleh bagi salam, tapi ikutlah cara dia, iaitu macam kita cakap hello ke, hi ke, macam tu. Boleh. Secara tak langsung kita boleh tambah kawan-kawan kita. Faham? Okay, seterusnya terhindar daripada fitnah dan dosa. Terhindar daripada fitnah dan dosa. Bila kita contoh macam Ustaz cakap tadi kan, jangan berjalan dengan sombong. Kita pakai baju baru, kita pakai kasut baru, bila kita jalan macam kita tak menunjuk, kita ni terlepaslah daripada dosa kita sombong, terlepaslah daripada fitnah orang ramai. Nanti orang ramai kata, dia ni jalan macam tu mesti nak tunjuk baju baru, mesti nak tunjuk kasut baru. Macam itulah bila kita jaga adab ketika berjalan, benda-benda macam ni lah yang kita dapat elakkan. Maknanya kita dapat terhindar daripada fitnah dan juga dosa. Faham tak? Okay, dan seterusnya dilindungi Allah daripada bahaya. Allah akan lindung kita daripada bahaya atau kemungkinan yang akan berlaku ketika kita berjalan. Contoh kalau kamu jalan tengah-tengah jalan, tak pasal-pasal kena langgar basikal ke dan sebagainya. Faham tak? Contoh jalan kat tempat sempit, tiba-tiba ada orang nak curi, ada orang nak ragut kita. Kalau kita jalan tempat yang ramai orang, selamatlah ataupun dilindungi Allah daripada bahaya. Faham tak? Okay, jadi Ustaz nak kongsi satu cerita berkenaan dengan siapa ni? Okay. Kisah Khalifah Umar Al-Khattab dan pemuda berjalan tempang. Ini Ustaz nak kongsi dengan kamu. Nanti kalau kamu dah ada buku teks, ataupun kamu boleh tengok dalam buku teks, buku adab dan akhlak Islamiah tahun 4, buku ni boleh buka muka 12. Okay, dalam ni dia ada kongsi satu cerita, iaitu berkenaan dengan kisah Khalifah Umar Al-Khattab dan pemuda berjalan tempang. Okay. Cerita dia macam ni. Suatu hari, Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda berjalan seperti orang sakit. Lalu Khalifah Umar ni pun bertanya kepada pemuda itu, "Apakah engkau sedang sakit?" Pemuda itu menjawab, "Tidak." Mendengar jawapan itu, Khalifah Umar mengangkat cemati. Cemati ni tahu tak? Cemati ni macam satu alat untuk kita nak pukul seseorang lah. Macam contohnya cemati ni kita guna untuk apa? Contoh kalau naik kuda kan, naik kuda nak bagi dia jalan laju, kita guna cemati ni lah. Ataupun dia macam tongkat macam tu lah. Cemati ni satu benda. Situ. Lepas tu Khalifah Umar mengangkat cemati tu dan memukul pemuda itu. Mukul pemuda yang berjalan dengan tempang tadi. Berjalan macam dia ni sakit je. Okay. Ia lalu memerintahkan, atau Khalifah Umar memerintahkan anak muda itu untuk berjalan dengan tegak. Faham tak dalam kisah ni? Dia cerita macam mana? Okay, Ustaz huraikan ataupun Ustaz buat kesimpulan daripada cerita ni. Suatu hari, Khalifah Umar ni, dia nampak seorang pemuda, dia berjalan macam dia ni sakit. Pernah tak kamu tengok orang jalan macam sakit, macam dia seret je kaki dia. Dia tak berjalan macam orang sihat pun. Lalu Khalifah Umar ni ditanyalah pemuda tu. Khalifah Umar cakap apa? Khalifah Umar tanya, "Adakah kamu ni sakit?" Pemuda jawab apa? Pemuda jawab, "Tak sakit pun." Dengar je, lepas je dengar, Khalifah Umar dengar pemuda cakap macam tu, Khalifah Umar terus pukul pemuda tu. Lalu Khalifah Umar suruh dia berjalan macam biasa, berjalan macam orang sihat, berjalan dengan tegak. Kisah di atas menunjukkan galakan berjalan dengan tertib dan tidak berpura-pura lemah, kerana perbuatan tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya macam ni. Bila ni kita ni sihat, contoh kalau tengok daripada cerita ni, kalau kita nak berjalan, kita berjalanlah dengan cara jalan yang betul. Janganlah kamu seret-seret kaki, jangan hentak-hentak kaki. Sebab bila kita buat macam tu, dia dapat menimbulkan fitnah daripada kalangan manusia dan juga dapat dosa daripada Allah. Seolah-olah kamu menipu orang lain dan juga menipu
Allah. Contoh kita jalan macam tadi macam dalam pemuda ni dia jalan tempang, jalan seret macam orang sakit tu. Bila orang tengok mesti kita nak tanya dia ni sakit ke? Nampak tak? Padahal dia ni tak sakit. Jadi di sebalik perbuatan dia tu dia nampak macam dia ni menipu. Dia boleh tipu orang ramai tapi dia tak boleh tipu Allah. Faham tak? Jadi kisah ni kita boleh ambil pengajaran. Janganlah kalau kita nak berjalan, jalanlah dengan cara jalan yang betul. Jalan tegak macam Nabi. Nabi jalan macam mana? Nabi dia jalan laju je. Dia bukan berlari. Nabi jalan cepat. Tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Nabi tak jalan macam kita ni. Lengah-lengah masa. Tak ada. Nabi, baginda sangat menghargai masa. Jadi, seolah-olah kalau kita tengok Nabi berjalan, dia macam, baginda ni jalan macam dia ada sesuatu dia nak buat. Macam tu. Macam kita ni walau sibuk banyak kerja sekalipun, kita boleh lagi berjalan pelan-pelan kan. Jadi beza kita dengan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang alim. Jadi berjalan pun Nabi dah ajar bagaimana cara berjalan dengan betul. Boleh? Jadi cukup sekadar ini sahaja pembelajaran pada minggu ini. Ustaz sempat kita hanya dapat tengok kepada perkara yang dilarang ataupun adab yang dilarang ketika berjalan, dan juga kita dah tengok faedah berjalan ataupun faedah mengamalkan adab berjalan, dan Ustaz dah kongsikan kita kisah Khalifah Umar dengan pemuda berjalan tempang ni. Semoga boleh kamu ambil iktibar dan juga pengajaran yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian. InsyaAllah pada minggu akan datang kita akan teruskan lagi bincangan kepada tajuk, masih dalam tajuk adab berjalan. Kita akan tengok tajuk-tajuk yang seterusnya lah. Cukup sekadar ini sahaja dahulu daripada Ustaz. InsyaAllah ada masa, ada rezeki kita jumpa lagi. Sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.